Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid tahun 5? Jadi hari ini kita akan belajar subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi pada hari ini apa yang kita akan belajar? Kita akan belajar unit 9 pertolongan cemas dengan tajuknya elakkan kemalangan. Okey, standard kandungan 9.1, standard pembelajaran 9.1.1. Jadi objektif kita pada hari ini ialah murid boleh menyatakan tiga punca kecederaan melecet dan melecur dengan betul. Jadi untuk hari ini cikgu nak kita berbincang tentang apakah punca-punca yang menyebabkan kecederaan melecet dan juga melecur. Okey. Dan cikgu rasa murid pun pernah mengalami kecederaan seperti ini, betul? Jadi untuk itu kita akan rujuk kepada buku teks muka surat 102. Okey, tolong buka buku teks sekarang. Pergi kepada muka surat 102. Baik, ini ialah apa yang ada dalam buku teks pendidikan jasmani kita. Jadi ada dua jenis kecederaan yang cikgu nak fokuskan di sini. Yang pertama, kalau murid lihat dekat sini, ini gambar rajah menunjukkan murid boleh mengalami kecederaan melecet. Okey. Manakala di bawah ni pula ialah kecederaan melecur. Jadi kita nak tahu macam mana kecederaan itu boleh berlaku. Okey. Agak-agak murid, apa yang boleh menyebabkan kecederaan melecet? Okey. Jadi punca yang pertama sekali ialah biasa kita bila kita di bahagian kaki ni kita akan memakai kasut. Okey, kebiasaannya kalau kita pakai kasut dengan cara yang tidak betul, dia akan mendatangkan kecederaan seperti ini. Jadi antara punca penyakit kecederaan melecet ialah pertama sekali ialah berlakunya geseran. Jadi bersentuhan permukaan antara kulit dan juga kasut lah. Ataupun pada pinggang kain atau seluar yang ketat. Jadi bahagian-bahagian pinggang kita ni pun juga boleh melecet. Jadi terdapat geseran berlaku. Okey. Punca yang kedua ialah berlaku juga geseran antara peralatan. Jadi kita ada gunanya satu peralatan, contoh macam kalau kita guna cangkul, alat tu dia bersentuhan dengan kulit tangan kita. Jadi kalau kita selalu kita cangkul kuat-kuat, cangkul kuat-kuat, dia akan berlaku pergeseran tu, geseran tangan kita tu, kulit tangan kita dengan cangkul, dan dia juga boleh menyebabkan kecederaan melecet. Okey, yang ketiga, geseran antara kulit dengan kulit. Jadi antara kulit dengan kulit, contohnya dekat bahagian peha. Biasanya untuk orang yang berbadan besar, okey, jadi dia punya celah kulit dia tu dia akan jadi rapat, celah kulit dia antara kulit dekat bahagian peha. Jadi apabila dia bergerak, berlaku banyak pergerakan, dia boleh menyebabkan bergeser kulit tersebut dan menyebabkan kejadian melecur. Melecet, dia akan menyebabkan melecet. Jadi kita pergi pula kepada punca yang menyebabkan kecederaan melecur. Melecur. Rasa-rasanya sakit tidak kalau kita melecur? Sudah tentulah sakit. Jadi melecur, antara punca-punca yang menyebabkan keadaan melecur. Pertama, kalau kita terkena air ataupun cecair masakan yang panas, benda kawasan tersebut, contohnya dekat periuk panas, kita tersentuh, ataupun dekat streka kita tersentuh, ataupun air panas, kita tersentuh air panas tersebut, dia boleh menyebabkan kulit kita melecur. Yang kedua, terkena objek panas. Ini kalau kita kena besi yang panas lah, contohnya setrika. Sambil-sambil setrika, nak alihkan baju, terkena setrika, boleh juga menyebabkan melecur. Yang ketiga ialah terkena
percikan api juga boleh mendatangkan kecederaan melecur. Keempat, terkena cecair bahan kimia yang menghakis, contohnya asid. Kejadian ni biasanya kuranglah dialami oleh murid. Untuk orang yang bekerja dekat kawasan-kawasan kilang ke, ada bahan kimia. Jadi dia bila terkena asid boleh menyebabkan bahagian kulit melecur. Dan yang terakhir, puncanya ialah terdedah terlalu lama pada sinaran matahari. Jadi contoh macam kita ni pergi mandi dekat tepi pantai, terlalu lama sangat kita terdedah dengan cahaya matahari, kita boleh jadi sunburn. Sunburn. Jadi dia akan jadikan kulit kita tu merah-merah, melecur. Jadi itu antara punca-punca yang menyebabkan kecederaan melecet dan juga melecur. Jadi lepas ni murid boleh buat latihan pada modul yang telah diberikan. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.